Kepada semua rakan-rakan media yang bersokongan selama ini dan peranan tuan-tuan semua adalah amat penting dalam kita membina negara kita ini sebagai sebuah negara yang aman, maju dan makmur dan juga bebas pada rasuah. Jadi saya akan syok lah ada bertanya tadi tentang isu Kismara ya. Okay, saya tegaskan beginilah. Pihak kami sebagai pihak pegawai penyiasat, kita telah menghantar file kita ini kepada Jabatan Peguam Negara untuk dikaji dan seperti mana yang lepas saya telah menyatakan bahawa kita mencadangkan untuk dituduh beberapa pihak dalam kes ini. Jadi setakat ini tidak ada sebarang makluman daripada mana-mana pihak daripada Jabatan Peguam Negara mengatakan kes ini tidak dituduh. Jadi saya setakat ini tidak ada komen lah mengatakan kes ini tidak dituduh ya. Namun demikian seperti mana saya katakan tadi sekali bahawa pilihan kami kita telah menyiasat dan kita pada pandangan kami ada keterangan yang memadai atau mencukupi untuk mencadangkan tuduhan terhadap beberapa pihak. Okay? Ada tak yang French authorities asking for engagement on MRT and LRT? Yeah, so far only one application made by France authority, and we yet to respond to their request because there are few legal matters that I need to discuss with the chamber. Dan dikatakan will seek assistance from them tu ada panggil? No, for now we yet to also to seek assistance from them sebab kita perlu mengkaji dahulu dan banyak perkara tentang legal matter yang perlu kita selesaikan sebelum kita seek request daripada pihak France. Jadi bahasa besar. Jadi untuk makluman bila kita nak mohon sebarang permohonan bantuan siasatan mendapat keterangan daripada luar negara, kita perlu melihat perkara-perkara yang berkaitan dengan undang-undang ataupun legal proses yang perlu kita patuhi, dan ada perkara-perkara yang perlu mungkin tidak perlu kita dedahkan. Yang ini yang perlu pihak saya berbincang dengan Jabatan Peguam. Itu ada apa-apa konten? Ya, kontennya antara lain yang mereka mendakwa ada pihak-pihak public officials di negara ini dan ke entiti negara ini yang dikatakan terlibat dalam menerima suapan daripada syarikat yang dinamakan Colas daripada France ya. Jadi lepas yang saya cakap legal matters tu apa dia dan tindakan susulan? Bila kita selesai dalam isu legal matters ini, kita dah bersetuju dengan konten dengan pihak ED, barulah pertama kita akan menjawab dahulu. Sebelum kita minta seek assistance, kita akan menjawab dahulu kepada pihak France tentang apa yang mereka perlukan, dan di situ nanti kita tunggu respon pada mereka, adakah mereka bersetuju atau tidak dengan apa yang kita tawarkan kepada mereka. Tan Sri, kes Akta Kirana tu ada SPN siasat tak saksi yang mendedahkan ada siasatan telah diselesaikan dalam kes Akta Kirana yang mana sekarang ni kes sudah dijalankan sedang dalam pembicaraan. Jadi mana-mana perkara yang timbul dalam mahkamah yang disabitkan beberapa pihak itu adalah telah selesai, dan mana-mana perkara yang berkaitan isu rasuah pun telah dituduh. Jadi pada saya setakat ini tidak ada pihak lagi yang akan dituduh dalam isu Akta Kirana. Okey. Menjelang PRU 15, okey, apa plan SPRM untuk menangani politik wang? Oh, begini, kalau bukan masa PRU 15 atau tidak, politik wang ni kalau sekiranya berlaku, kita akan menangani isu ini dengan siasatan lebih telus dan terperinci lah. Dan kalau sekiranya ada laporan, kita akan menyiasat, tidak kira mana-mana pihak terlibat. Setakat ni ada terima laporan apa-apa? Belum lagi, pasal begini, bila belum diumumkan apa-apa lagi tentang pemakluman oleh SPR, maka tidak akan lagi berkuat kuasa undang-undang di bawah Akta Keselamatan Raya. Belum lagi. Pasti boleh uraikan yang conviction rate tu 91% tu compared to 2020 ada peningkatan tu macam mana, dan faktor-faktor Macam mana? conviction rate. Conviction rate, okey. Memang ada peningkatan. Memang kalau berdasarkan terbaru ni peningkatan yang amat tinggi lah. Sebab secara konvensyen ni di bawah United Nations tu UNCAC lah, United Nations Anti-Corruption Conference, mereka sebenarnya menggalakkan conviction rate tu lebih sekitar dalam lebih kurang dalam 75% kata saya, tapi kita baru mencapai 91%. Itu pencapaian yang tinggi lah setakat ini. Faktor-faktornya pertama, saya nampak adanya mahkamah khas berkenaan dengan rasuah, dan kes-kes dapat di-speed up, dan juga mahkamah hakim makin memahami jelas tentang undang-undang rasuah. Yang kedua dari segi keberkesanan siasatan, yang ketiga dari segi keberkesanan pendakwaan, yang ketiga adalah dari segi maklumat yang diterima daripada orang ramai,
Dan yang last but not least adalah dari segi approach yang kita gunakan dalam penyiasatan kita yang lebih bersistematik. Dengan perolehan kita perlukan mengenai penggunaan kawasan rumah-rumah kos rendah. Benda ini dah lama. Dan sekarang ni bila isu ni viral, orang sering kaitkan dengan isu rasuah dalam perjalanan bandaran. So, adakah SPRM akan meneliti isu itu? Okey, kalau isu ni saya boleh katakan ini isu melibatkan pihak berkuasa tempatan yang berkenaan atau majlis seperti majlis daerah dan sebagainya. Jadi bila pembinaan berlaku, saya berharap pihak berkuasa tempatan nak mengambil tindakan yang lebih terus. Dalam hal ini saya tahu ramai yang komplain tentang pembinaan tambahan yang tidak digunakan. Jadi saya nak jelaskan tentang ada rasuah atau tidak tu bukan masanya lah sekarang ni, tapi itu yang saya boleh katakan bahawa kita memang banyak kes-kes yang mana kita telah menasihati kepada local authorities supaya melihat pada isu-isu tentang pembinaan haram ni supaya diambil tindakan. Dan memang kita pun tak silap saya ada beberapa kes yang dulu pernah kita siasat yang mana pembinaan haram ni ada juga unsur-unsur rasuah. Okey, setakat itu saya katalah. Untuk yang terkini yang terbaru tak ada. Setakat ni lah, tapi saya kena check lah mungkin di state sebab dia bukan di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur saja, di negeri-negeri I need to check lah ya. Masih ada pihak membangkitkan bahawa SPRM tidak cukup bebas, masih di bawah kawalan pihak eksekutif. So apakah pandangan? Pandangan saya begini, pada saya lah setakat ini SPRM dah bebas bila kita ditubuhkan pada tahun 2009 daripada kita beralih daripada Badan Pencegahan Rasuah. Di mana kita ni ada 5 badan pemantau dan badan pemantau kita ini sentiasa menasihat kita dan menasihati dan memantau tentang segala berkaitan aktiviti kita. Dalam negara dunia ni saya rasa yang kena pantau anti corruptionnya tak silap saya satu sajalah iaitu ICAC, itu badan 4 saja badan pemantau, kami 5. Jadi yang lain itu kita dari segi penyiasatan kita bebas, kita tidak terikat dengan mana-mana pihak daripada autoriti lain ataupun badan-badan lain yang akan menyekat dari segi kita bila kita nak menjalankan siasatan. Jadi dari segi kuasa penyiasatan kita bebas untuk menyiasat siapa saja sekiranya ada laporan yang dibuat dan juga dia tertakluk pada bidang-bidang kuasa kami lah. Okey. Okey, so saya ingat saya biarkan dulu kepada Peguam Negara untuk memutuskannya. Kes perolehan kesihatan? Yang itu masih lagi dalam siasatan. Jadi kalau ada update nanti saya akan beritahu. Thank you, Tan Sri. Ha? Berapa ramai yang dah dipanggil? Oh, itu saya tak ingat lah banyak. Kena tanya Datuk Seri Mahmud Syari lah detail ya. Okey. Okey, Tan Sri. Sakit tangan, Tan Sri.